Baik, sebelum kita bersama dalam ruangan wawancara, sedikit informasi dan juga maklumat semasa kita sampaikan ni Nadira. Iya, berkenaan dengan sempena Bulan Kesedaran Kanser Payudara tahun 2021 Masihi, ada sesi webinar melalui platform Zoom berkenaan dengan sembang bekas penyakit kanser secara maya. Jadi pengerusi majlisnya adalah Profesor Madya Dr. Masrinawati binti Haji Abdul Hamid, pensyarah pengiraan anak puteri Rashidah Saadatul Bolkiah, Institut Sains Kesihatan UBD. Jadi ini akan dilaksanakan pada hari ini jam 9.30 pagi ya Wali, melalui platform Zoom. Baik, ya, ini dia meeting ID-nya kita sampaikan kepada audio penonton. Mungkin audio boleh catat ya. Meeting ID-nya ini 871 1579 9023. Saya ulang sekali lagi ya untuk kejelasan orang ramai. Ya. Mungkin boleh catat sekarang 871 1579 9023 dan passkodenya ialah 182935. 182935. Bermula pada pukul 9.30 pagi dan audio boleh memasuki ruangan Zoom ini sekitar pukul 9.15 pagi ini nanti ya. Ahli-ahli panelnya nanti audio boleh mengikuti Hajah Aminah Haji Momin. Iya. Ahli panelnya juga nanti Dayang Junaidah Haji Muhammad dan Yang Mulia Dayang Mazni binti Abdullah ya. Yang mana ahli-ahli panel ini adalah merupakan survivor kanser payudara ini. Dan ianya akan membawa tema silaturahim membina ukhuwah ataupun buddying up with one another. InsyaAllah pada tahun ini sambutan kesedaran kanser payudara diadakan secara sederhana sahaja ya, mengikut norma baharu disebabkan dengan situasi pandemik COVID-19 Walaupun ini. secara sederhana, yang penting memberikan impak ataupun kesan yang mendalam ya kepada orang-orang kita ni akan kesedaran berkenaan dengan kanser payudara ini. Selain daripada itu, hari ini juga merupakan Hari Kesihatan Mental Sedunia. Ya, betul sekali. Alhamdulillah berada di hujung talian kita ni melalui aplikasi Zoom juga. Kita berbesar hati ya untuk bersama dengan Yang Mulia Puan Dayang Siti Nazira ya, binti Haji Abdullah, merupakan seorang pegawai psikologis Pusat Promosi Kesihatan. Apa kata kita sapa beliau terlebih dahulu ya? Silakan Nida. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya pagi ini? Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah ya. Pertama sekali sampai pagi ingin mengucapkan selamat datang ya dan ribuan terima kasih kerana bersedia bersama kita pada pagi ini untuk sedikit sebanyak kita ni mengupas lebih dalam sedikitlah ya berkenaan dengan Hari Kesihatan Mental Sedunia ini. Ya, silakan Nadira. Ya, untuk mukadimah pertemuan kita pada hari ini Puan, mungkin ingin diketahui apa sebenarnya sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia ini dan mungkin apa objektif hari sambutan ini. Mungkin dapat dikongsikan ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTV, khususnya pada pihak Rampai Pagi kerana sudi menjemput saya pada pagi ini bagi mengongsikan sedikit sebanyak tentang sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2022. Jadi untuk menjawab soalan Dayang tadi, Hari Kesihatan Mental Sedunia ini disambut pada setiap 10 hari bulan Oktober pada setiap tahun. Dan pertama sekali di 1992 sebagai acara tahunan Persekutuan Kesihatan Mental Sedunia ataupun World Federation of Mental Health. Jadi sambutan ini bukan sekadar acara sehari sahaja, bahkan biasanya disambut selama beberapa hari atau beberapa minggu atau ada juga yang menyambut sepanjang bulan Oktober. Jadi objektif utama sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia ini ialah untuk membantu meningkatkan lagi kesedaran orang ramai tentang kesihatan mental dan juga isu-isu yang berkaitan dengan kecelaruan mental, termasuk juga kepentingan penjagaan kesihatan mental.
Dan sambutan ini juga adalah satu peluang bagi pihak berkepentingan untuk mengongsikan lebih lanjut maklumat dan juga nasihat tentang cara-cara untuk mendapatkan sokongan, pertolongan dan rawatan bagi individu mengalami masalah kesihatan mental, dan juga bagi ahli-ahli keluarga ataupun rakan-rakan mereka yang mengalami kecelaruan mental ni, mereka pun boleh mendapatkan maklumat dan nasihat ini supaya mereka pun boleh memberikan sokongan yang lebih baik lagi kepada individu-individu tersebut. Baik, Alhamdulillah ya. Itu sedikit perkongsian berkenaan dengan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia ya. Kalau boleh tahu ni Puan, tema bagi sambutan tahun ini dan menerusi tema ini nanti apa yang diharapkan dari tema tersebut? Ya, Puan. Jadi tema sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia ni memang berbeza dari tahun ke tahun. Jadi pada tahun ini, tahun 2021, tema Hari Kesihatan Mental Sedunia ini adalah Mental Health in an Unequal World, ataupun artinya kesihatan mental di dunia yang tidak setara. Jadi tema ini dipilih pada tahun ini kerana mengambil kira situasi kita ini pada masa ini dalam pandemik COVID-19 yang melanda kita ini pada ketika ini. Jadi di mana pandemik ini telah mendatangkan banyak impak kepada penduduk dunia, bukan saja dari segi kesihatan fizikal tapi juga dari segi kewangan, sosial dan juga kesihatan mental. Jadi dengan secara tidak langsung impak-impak macam tadi telah meningkatkan lagi jurang ketidaksamaan di kalangan warga dunia, dan makna ini disebabkan oleh Persia, Argentina, status sosioekonomi, pendidikan orang, keupayaan seseorang dan juga perbezaan kualiti dan status kesihatan fizikal dan mental seseorang itu. Jadi pendapatan dari kajian dunia menunjukkan mereka yang mempunyai masalah kesihatan mental ini menghadapi ketidaksamaan dalam menjalani kehidupan seharian mereka, termasuk juga kesukaran mereka untuk mendapatkan bantuan dan sokongan. Alhamdulillah, Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, kita ini telah berusaha keras untuk meningkatkan lagi accessibility perkhidmatan kesihatan mental kepada setiap daerah. Dan bukan saja di sana, Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga melalui Kementerian Kesihatan telah berusaha meningkatkan lagi kesedaran mengenai kesihatan mental ni dan menggalakkan perbualan positif mengenai kepentingan menjaga kesihatan mental. Dan jadi dengan tema ini pada tahun ini kita ni berharap untuk mengukuhkan lagi kepekaan orang ramai dan akan kepentingan terhadap akses kepada perkhidmatan, penjagaan dan sokongan kesihatan mental bagi setiap lapisan masyarakat. Kita ini juga sebagai sebuah masyarakat yang memeduli perlu untuk terus bekerjasama untuk membendung stigma kesihatan mental. Sebabnya stigma kesihatan mental ini yang boleh menjadi satu penghalang utama untuk seseorang itu mendapatkan rawatan dan bantuan yang diperlukannya. Jadi hanya apabila kita ini sebagai sebuah masyarakat berganding bahu dan bekerjasama, barulah kita ini dapat memastikan bahawa seluruh lapisan masyarakat itu boleh menjaga dan mempunyai kesihatan mental yang baik, insya-Allah. Ya, itu je sebenarnya ya yang kita perbincangkan di awal rancangan tadi. Kita ni bukan satu masyarakat yang camah mata, tapi kita ni sebuah masyarakat yang sama-sama membantu dalam penjagaan kesihatan mental ini. Dan untuk seterusnya Puan, difahamkan ada beberapa aktiviti sambutan yang dijalankan pada tahun ini oleh beberapa organisasi. Mungkin Puan boleh berkongsi sedikit sebanyak mengenainya, silakan.
Ya, Alhamdulillah pada tahun ini terdapat juga beberapa agensi-agensi kerajaan dan juga agensi-agensi swasta yang sangat mengambil berat dengan hal berkaitan dengan kesihatan mental ini, dan mereka pun sama-sama menyokong Kementerian Kesihatan, khususnya Pusat Promosi Kesihatan, dalam mengongsikan maklumat serta mempromosikan lagi tentang penjagaan kesihatan mental di kalangan masyarakat kita ni. Jadi perkara ini adalah sangat-sangat digalakkan. Dan sebagai contoh, sepanjang bulan Oktober ini, bagi menyambut Hari Kesihatan Mental Sedunia, Pesuruhjaya Tinggi Australia ataupun Australian High Commission di Brunei Darussalam ini, mereka menganjurkan beberapa acara secara virtual, di mana pada setiap minggu bulan Oktober ini, mereka mengadakan acara seperti webinar atau conference atau perbincangan online mengenai kesihatan mental, dan setiap acara tu mereka tujukan kepada audiens yang berlainan. Jadi mungkin dalam satu acara mereka fokuskan kepada murid-murid sekolah, ada juga yang bagi kumpulan belia dan penjawat awam, dan ada juga yang bagi orang ramai secara amnya. Jadi apa yang uniknya bagi acara-acara ini, mereka juga menjemput pihak-pihak berkepentingan dari Australia untuk berkongsi sama pengalaman mereka dalam mempromosikan kesihatan mental di Australia juga. Dan juga terdapat beberapa pertubuhan swasta dan kumpulan-kumpulan belia seperti More to Bloom, Cure Heart, Majlis Belia Brunei, Legasi Generasi Brunei, dan juga sektor-sektor seperti industri kewangan dan perbankan, industri minyak dan gas, dan industri telekomunikasi juga yang menganjurkan sesi webinar dan forum, dan mereka pun menjemput pakar-pakar kesihatan mental dari pihak Kementerian Kesihatan dan juga penyokong kesihatan mental atau mental health advocates untuk sama-sama lagi meningkatkan kesedaran dan juga mengongsikan maklumat tentang isu-isu kesihatan mental. Terutama sekali topik yang banyak di-cover adalah dalam keadaan mental health dalam keadaan wabak COVID-19 yang melanda negara kita ini pada masa ini. Ya, jadi boleh dikongsikan nih sedikit nasihatlah ya. Bagaimana kita ni selaku warga negara Brunei Darussalam ya boleh sama-sama mendukung aspirasi Kementerian Kesihatan agar kesihatan mental terjaga semasa keadaan pandemik COVID-19 ini, Puan. Okey, seperti yang saya sebutkan tadi, pandemik COVID-19 ini bukan saja menjejaskan kita ni punya kesihatan fizikal, tapi juga menjejaskan kita ni punya kesihatan mental. Jadi dengan sekatan ataupun restrictions yang dikenakan pada kita ni pada masa ni oleh sebab penularan wabak COVID-19 ini, mungkin ada sebahagian daripada kita ni yang merasakan kesunyian atau kemurungan dan keresahan dan sebagainya. Jadi perasaan macam ini adalah sebenarnya tindak balas yang normal bagi seseorang yang mengalami keadaan yang tidak disangka ataupun keadaan yang datang secara mendadak seperti wabak COVID-19 ini. Jadi sambil-sambil kita ni menjalankan peranan kita ni bersama dalam menghentikan penularan wabak COVID-19 ini, kita ni semua teranah di rumah dan sebagainya, kita ni juga boleh mengambil peluang ini untuk meluangkan lagi masa yang berkualiti dengan keluarga kita ni. Jadi apa yang boleh kita buat adalah menjadualkan aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan yang boleh kita ni buat sama-sama. Jadi seperti exercise sama-sama ataupun mencuba resepi family sama-sama, mempelajari bahasa asing ataupun mencuba hobi baru dan sebagainya. Dan juga kita ni masa ini tinggal dalam era digital. Jadi boleh kita ni juga memanfaatkan kemajuan dalam teknologi. Dan walaupun kita ni berasingan, kita ni pun masih boleh menghubung kawan-kawan kita ni dan ahli keluarga kita ni dan bertanya khabar melalui video call seperti yang ni juga. Jadi menjaga hubungan dan mengeratkan silaturahim ni bukan saja menolong kita ni sendiri untuk merasa lebih gembira, tapi juga mungkin menolong ahli-ahli keluarga kita ni untuk merasa tidak berseorangan. Dan juga oleh kerana penggerakan kita ni masa ni terhad, mungkin kita ni pun
banyak mempunyai lebih banyak masa yang lapang. Jadi ambillah kesempatan ini juga untuk mengeratkan lagi hubungan kerohanian kita ni juga. Jadi berikan lebih masa untuk berdoa dan berzikir selepas setiap sembahyang waktu. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilindungi dari segala penyakit dan dipermudahkan segala urusan. Dan pada masa yang sama boleh kita ni juga mempraktikkan aktiviti meditasi atau meditation dan mengamalkan deep breathing exercises atau senaman pernafasan dalam. Sebabnya ini pun boleh menurunkan kadar jantung kita ni dan menenangkan fikiran kita ni bagi sesiapa yang mengalami keresahan. Ya, itulah ya yang dikongsikan di antara tips-tips penjagaan mental. Dan untuk akhir sekali ni Puan, mungkin boleh dikongsikan saranan mengenai kesihatan mental kepada orang ramai. Baik, saya bagi pihak Pusat Provinsi Kesihatan, saya ingin menyarankan penonton di rumah untuk terus bekerjasama sebagai sebuah masyarakat yang tidak camah mata dan terus membantu mengurangkan jurang ketidaksamaan yang saya kongsikan tadi, dan sama-sama lagi kita ni meningkatkan kesedaran kesihatan mental di negara ini, dan juga teruskan untuk saling menyokong sesama lain, terutama sekali pada masa yang penuh cabaran ini. Dan saya juga ingin mengingatkan orang ramai untuk menjalani kehidupan yang penuh kasih sayang. Jadi bukan saja untuk bagi diri kita ni sendiri, tapi juga bagi orang-orang sekeliling kita ni. Jadi jangan takut untuk bertegur sapa dan bertanya khabar, kerana memangnya kita ni pun, setiap seorang kita ni memang ada kesusahan kita ni sendiri. Jadi mungkin setiap perbualan kita ni itu, walaupun seberapa pendek perbualan kita ni itu, insya-Allah mungkin boleh membuat impak yang besar dalam kehidupan seseorang itu. Dan juga yang paling penting lagi, jika ada penonton Rampai Pagi pada hari ini ada yang merasa tertekan ataupun mengalami gangguan masalah kesihatan mental, atau hanya ingin mendapatkan nasihat tentang isu-isu kesihatan mental di Brunei Darussalam, sila hubungi talian harapan 145. Jadi boleh dial saja 145, iaitu talian krisis kesihatan mental di Kementerian Kesihatan. Jadi talian ini dikendalikan oleh penasihat kesihatan mental dan boleh dihubungi talian ini pada setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 11 malam. Ya, baik, Alhamdulillah ya. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Siti Nazira binti Haji Abdullah, Pegawai Psikologis Pusat Promosi Kesihatan yang telah pun berkesudian bersama kita pada pagi ini mengkongsikan berkenaan dengan Hari Kesihatan Mental Sedunia ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sendiri ya, dan juga untuk penonton-penonton kita ni yang menyaksikan pada pagi ini ya. Sampai kita jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.